بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. تعريف مفعول مطلق. المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده، مثل ضربت أمرا ضربا. Kali ini kita akan bincang mengenai maf'ul mutlaq. Pengertian maf'ul mutlaq ialah perkataan masdar yang nasab untuk disebut di dalam ayat untuk menguatkan amilnya. Amil ini ialah perkataan yang mewujudkan atau perkataan yang melahirkan maf'ul mutlaq, ataupun dengan tujuan untuk menyatakan jenis-jenisnya, jenis-jenis amil, atau dengan tujuan untuk menyatakan bilangan, bilangan amil itu. Contohnya, darabtu amran darban, saya pukul Amar darban, pukul. Saya pukul Amar. Jadi darban di sini maf'ul mutlaq, dia perkataan masdar. Tujuannya untuk menegahkan amil dia. Mana amil dia? Kata kerja daraba tu. Saya pukul Amar dengan pukul, ataupun saya pukul Amar pukul. Kita terjemah begitu. Saya benar-benar pukul Amar. Itu maknanya taukid. Kalau kita tidak taukid, kita kata darabtu amran, saya pukul Amar. Apabila sebut darban pula, dua kali darba. Perkataan daraba disebut. Pertama daraba dalam bentuk fi'il, yang kedua dalam bentuk amal. Seolah kita sebut darabtu amran, saya pukul Amar. Ini tujuan untuk menegaskan. Jadi darban itu adalah maf'ul mutlaq. Kita tengok darban. Apa dia maf'ul mutlaq? Kerana dia masdar. Syarat nak jadi maf'ul mutlaq mesti perkataan masdar. Darban adalah masdar, perkataan daraba. Muntasibun, dia muntasibun, nasab. Nasab kalau dengan baris di atas. Kalau dengan huruf ya jika musanna. Tak. Dengan huruf ya jika dia musanna. Dah. Ataupun jamak dengan huruf ya juga. Dah. Jadi sini dia mufrad dengan baris di atas. Jadi tujuan dia buat mari darban ni, apa tujuan dia? Taukidan, untuk menegaskan tentang perkataan daraba itu, bahawasanya dia pukul betul-betul, ataupun menyatakan jenis dia, ataupun menyatakan bilangan dia. Yang mana lagi keterangan kita akan datang. Ini ta'rif dia dah. Harap belajar apa. Sebab tasmiyah maf'ul bimaf'ul mutlaq. Kenapa maf'ul ini dinamakan dengan maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ni maf'ul semata-mata maf'ul. Kenapa? Limaza summiyal maf'ul bimaf'ulil mutlaq? Lisidqil maf'ul alaihi ghairu muqayyad biharfi jar wa nahwi. Kerana benarnya perkataan maf'ul untuknya tanpa dikaitkan dengan apa-apa huruf jar
ataupun seumpama. Apabila maf'ul mutlak ni dia tidak dikait tidak diikat dengan huruf jar, kita sebut maf'ul. Cuma mutlak tu ya semata-mata sebut dia maf'ul saja. Tak, maf'ul semata-mata, tidak dikaitkan dengan mutlak di situ tu. Maf'ul mutlak mana maf'ul semata-mata, maf'ul saja, tak ada huruf lain di selepasnya. Sebab tu dinamakan dia dengan maf'ul mutlak, lisidqil maf'ul alaih, kerana benar perkataan maf'ul untuknya tanpa dikait dengan mana-mana huruf jar atau seumpamanya. Bikhilafi ghairihi minal maf'ulat fa innahu muqayyad biharfil jar, menyalahi ataupun bersalahan dengan maf'ul yang lain selain daripada maf'ul mutlak, kerana ianya dikaitkan, namanya dikaitkan dengan huruf jar. Lepas maf'ul tu dikaitkan dengan huruf jar. Kal maf'ul bih wal maf'ulun fih wal maf'ulahu wal maf'ul ma'ah. Seperti maf'ulun bihi, dikait dengan huruf jar. Lepas maf'ul kena sebut bihi. Dah. Ataupun maf'ul fihi. Dia tak boleh sebut maf'ul semata-mata maf'ul. Kalau kita sebut semata-mata maf'ul, maksudnya maf'ul mutlak. Kalau nak sebut maf'ulun bih, kena sebut maf'ulun bih. Dah. Maf'ulun fih, gitu juga. Maf'ulahu ada huruf jar, lahu, fi, wa maf'ul ma'ahu. Dah. Ini pun jar juga, maf'ul ma'ahu. Jadi maf'ul ni ada berapa? Ada 5 lah dah. Maf'ul mutlak yang kita sedang pelajari ni, maf'ul bih, apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi semua maf'ul ni hukum dia nasab muntasibun. Dah. Maf'ul bih ni seperti darabtu amran umara, saya pukul Umar. Umar tu benda yang jatuh ke atasnya perkataan darabah. Dah. Maf'ulun fi pula pada masa. Dah. Fi pada waktu atau pada tempat. Darabtu umaran yaumal jum'ah. Yauma jum'ah. Maf'ulun fi pula. Dah. Kemudian maf'ulahu untuk tujuan apa? Takdiban, untuk ajar dia. Dah. Untuk ajar dia. Nasab juga. Dah. Darban, maf'ul pula. Kita boleh buat ayat. Darban syadidan. Jadi maf'ulun mutlak. Dah. Lepas tu maf'ul ma'ah. Mana tempat dia? Dah. Wal madrasata, di sekolah. Maf'ul ma'ah. Kita boleh buat dalam satu ayat tu mengandungi semua maf'ul. Dah. Jadi kalau dia tanya apakah sebab dinamakan maf'ul mutlak, kita kata li sidqi maf'ul alaihi ghairi muqayyad biharfin, kerana benar berlaku maf'ul ke atasnya tanpa dikaitkan dengan apa-apa huruf jar. Okey. Ahwal maf'ul mutlak, keadaan maf'ul mutlak. Ada 3 keadaan ataupun jenis-jenis maf'ul mutlak. 3 keadaan, 3 jenis. Pertama, mu'akkidu li'amilihi, seperti kallamallahu Musa takliman. Thaniyan, mubayyinu li naw'ihi, mislu jalasa Umaru julus al-ulama. Thalithan, mubayyinu li adadi, mislu akaltul khubza aklatan. Keadaan maf'ul mutlak ini ada 3 keadaan ataupun jenis dia, anwa' maf'ul mutlak. Pertama, untuk menegaskan amil dia, untuk menegaskan amil, menegaskan kata ibu ataupun perkataan yang melahirkan maf'ul mutlak. Seperti kallamallahu Musa taklima, Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah azza wa jalla bercakap dengan Nabi Musa. Mana maf'ul mutlak? Takliman. Takliman ni tujuan apa? Untuk menegaskan perkataan kallama. Amil dia kallama. Kata kerja kallama. Dia biasa
Penegasan ini dia mari begitu saja, satu perkataan saja, takliman. Tidak dikaitkan dengan apa-apa. Masdar satu-satu saja. Yang kedua, untuk menyatakan jenis dia. Jenis apa? Jenis wasfun. Jalasa Umaru julusal ulama. Umar duduk seperti duduk ulama. Julusal ulama. Untuk menyatakan jenis duduk. Ambil dia jalasa untuk menyatakan jenis duduk. Yang ketiga, untuk menyatakan bilangan. Bilangan amil itu. Akaltul khubza aklatan. Saya makan roti aklatan, sekali makan. Ya, berapa kali bilangnya dia? Akaltul khubza aklatan. Ini jenis-jenis maf'ul mutlaq. Jenis maf'ul mutlaq. Jadi dia untuk takkid, kalau takkid biasa guna masdar. Guna masdar saja. Kalau julus, kalau mubayyin li nau'ihi, dia tiada mari masdar saja, dia akan mari kata lain, sama ada dalam bentuk mudhafun ilaih ataupun dalam bentuk sifat. Ini mudhafun ilaih. Dia akan kata darabtu Umara darban syadidan. Kata darban satu patut sifat pula. Dia ada sifat musuh. Ini ada mudhafun ilaih. Ini maknanya mubayyin li nau'i. Kalau mubayyin li adadihi, untuk menyatakan bilangan, dia mari isim marrah, aklatan, darbatan. Kataan yang menunjukkan satu, marrah sekali. Ataupun darbataini dua kali, atau darabat beberapa kali. Okey. Seterusnya awamil nasibah maf'ul mutlaq. Faktor-faktor yang menasabkan maf'ul mutlaq. Apa dia? Amil dia. Ataupun huruf perkataan yang melahirkan maf'ul mutlaq. Dia kata awamil dia, awamil nasibah. Apa panggil nasibah? Kerana maf'ul mutlaq. Amil nasab ni kerana maf'ul mutlaq tu nasab. Fi'il, kata kerja, seperti kallama. Kallama Allah Musa taklima. Ataupun wasfun, kata sifat. Kita tahu dah ada fi'il, ada kata sifat, ada masdar. Fi'il kata fi'il. Kata sifat, perkataan selain daripada fi'il dan selain daripada masdar. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim makan, isim zaman, itu bagi kata sifat. Masdar lah. Ana akilul, seperti fi'il kallama Allah Musa takliman. Jadi kallama itu adalah fi'il. Yang kedua wasfun, kata sifat. Ana akilul khubza aklatan. Kata sifat di sini yang menjadi amil ialah akilun, isim fa'il. Ana akilu khubza. Ana akilu khubza. Okey. Kemudian masdar. Ajibtu min julusil Umar julusal ulama. Min julusi Umari, min julusi Umari julusal ulama. Bukan Umar ni isim mamnu' min as-sarfi. Dia tak boleh tanwin. Kalau umrah ataupun amra, tak apa. Amrun. Kalau Umar, fa'al, tidak boleh bubuh tanwin. Kita ada tanwin salah tu. Ajibtu min julusi Umari julusal ulama. Saya kagum Umar duduk seperti ulama duduk. Titik teninya. Jadi kita kena mana maf'ul mutlaq? Julusa, itu maf'ul mutlaq. Yang melahirkan perkataan julusa inilah perkataan julus maf'ul mula-mula tu. Begitu juga aklatan. Mana yang melahirkan dia? Akilun. Ada akilun. Perkataan akil isim fa'il di situ. Takliman, masdar. Perkataan yang melahirkan dia ialah kallama. Perkataan kallama fi'il. Ini kena ingat awamil. Ya, kena ingat perkara-perkara ini.
Tadi apa jenis dia? Awamil dia. Okey. Kemudian ma yanubu anil masdar fi nasbi ala maf'ul mutlaq. Benda yang boleh ganti masdar dalam menasabkan maf'ul mutlaq. Dia boleh ganti masdar. Tidak saja masdar saja yang boleh jadi maf'ul mutlaq. Ada naib maf'ul mutlaq. Sebagaimana kita belajar begini, ada fi'il, ada fa'il dan naib fa'il. Maf'ul mutlaq ni ada juga naib maf'ul mutlaq, makna perkataan yang ganti maf'ul mutlaq ataupun perkataan yang ganti masdar. Bukan ganti maf'ul. Masdar kita tahu dah, syarat maf'ul mutlaq masdar muntasab. Dah, muntasib, masdar yang dinasabkan dia. Jadi selain daripada masdar, ada perkataan yang boleh ganti dia. Maf'ul boleh ganti masdar. Contoh dia pertama yang perkataan boleh ganti adadul masdar, bilangnya masdar. Bilangnya masdar. Fajliduhum, contoh dia samanina jaldah. Mana bilangnya di sini? Samanin. Fajliduhum, rejamlah mereka ataupun rotanlah mereka 80 rotan. Kita cari masdar ijlid, tak ada di sini. Ada jaldah, dah. Tapi diganti dengan samani. Samani jadi naib maf'ul mutlaq, boleh diganti. Ada masdar bilangan. Samani ke khamsi ke arba'in ke, sebut bilangnya, dia boleh ganti. Yang kedua, alat masdar. Alat kepada masdar. Darabtu Zaidan asa. Lah. Dia kalau kita semua darabtu Zaidan darban asa. Tapi dia buang masdar tu. Buat mari alat selalu. Saya pukul Zaid tungkat. Makna saya pukul Zaid dengan tukar. Darban asa, pukul tukar. Ganti kepada masdar. Dia tak lagi masdar, tak lagi alat masdar. Jadi asa ni kalau kita i'rab dia naib maf'ul mutlaq. Naib ganti kepada maf'ul mutlaq. Dah. Mansub nasab. Dah. Okey. Darabtu Zaidan sautan. Begitu juga sautan. Saya pukul Zaid dengan sautan. Ada di situ dah. Dengan saut ni mana cantik apa dia? Dia tali, spot tali lah. Pak muka tu. Nah. Jadi sebut sautan ini dipanggil alat masdar. Bukan masdar. Masdar tak disebut sini. Masdar pakai darabah darban. Darabtu Zaidan darban sautan. Baru jadi barulah maf'ul mutlaq dia nya darban itu. Tapi dia buat tu. Dia ai sautan. Jadi sautan dia panggil naib maf'ul mutlaq. Isim isyarat. Isyarat ila masdar. Isim isyarat juga boleh ganti kepada apa? Kepada masdar. Umpamanya darabtu Zaidan zalika darba. Saya pukul Zaid dengan pukulan itu. Pukulan itu. Zalika tu lepas pada dia kena buat mari masdar pula. Dah. Masdar darabah. Tapi darabah yang kedua itu dia tidak jadi itulah. Tidak jadi maf'ul mutlaq, jadi badal kepada zalika. Jadi darabtu Zaidan zalika. Zalika itu maknanya maf'ul mutlaq, naib maf'ul mutlaq. Darabtu fi'il fa'il Zaidan maf'ul bih, zalika naib maf'ul mutlaq. Darabah badal kepada zalika. Kalau kata darabtu Zaidan darban, okey. Dan darban itu maf'ul mutlaq. Kemudian yang keempat, isim masdar. Dia bukan perkataan masdar tapi isim masdar. Kalau masdar a'ta, i'ta'an dalam bentuk i'ta', la. Tapi dia royak dalam bentuk a'ta'. A'taituhu ataupun a'taitu Zaidan ata'an. Saya memberi kepadanya. A'taitu fi'il fa'iluhu tu maf'ulun bih. Dah, kata si boboh kata a'taitu Zaidan ata'an. Jadi ata'an ini bukan maf'ul mutlaq tapi naib maf'ul mutlaq. Sebab syarat maf'ul mutlaq dia kena masdar. Dan ini bukan masdar, isim masdar. Isim masdar. Okey. Yang kelima,
muradif masdar, perkataan seerti dengan masdar. Qa'adtu, saya duduk, julusan. Qa'adtu julusan. Kalau qa'ada masdar dia qu'udan. Qa'adtu qu'udan. Kalau qa'adtu qu'udan, qu'udan dia panggil maf'ul mutlaq, mansub. Alam nasb fathah. Tapi dia orang bagi perkataan seerti. Muradif masdar ni perkataan seerti. Jadi qa'adtu julusan, jadi julusan dia panggil naib maf'ul mutlaq, ganti kepada maf'ul mutlaq. Okay. Perkataan yang seerti dia boleh ganti. Seterusnya dhamir masdar al-aid alaih. Dhamir masdar, dhamir ganti nama kepada masdar yang kembali kepada masdar. Nah, contoh dia darabtuhu Zaidan. Ada kha tu. Mana darabtu darban Zaidan. Saya pukul Zaid. Dah. Darabtu darban. Tapi dia tak mari darban situ. Dia mari dhamir darabtu, darabtuhu. Dhamir ni dia kembali kepada hak depan. Mana perkataan depan kembali kepada masdar hak kita takdirkan dia. Sebab darabtuhu, darabtuhu darban Zaidan. Saya pukul Zaid. Kalau kha tu nak i'rab apa kha tu? Kha dhamir muttasilah. Naib ani masdar. Naib maf'ul mutlaq, ganti kepada maf'ul mutlaq. Begitu juga la mu'azzibuhu ahadan minal alamin. Dan firman Allah dah, saya tidak mengazabnya seorang pun dari kalangan orang yang daripada saya tidak mengazab dengan azab safety-nya seorang pun sebelum ini dari kalangan di kalangan alamin pada jin dan manusia. Baik, mu'azzibuhu, la u'azzibu azaban ahadan. La, hu tu kembali kepada azab, tapi la mu'azzibuhu. Nah, dia panggil dhamir kembali kepada masdar. Sebab dhamir ni nak kembali pada mana tu? Darabtuhu, tak ada perkataan lain dah depan dia. Jadi hu tu kembali kepada darabah. Mu'azzibuhu kembali kepada kembali kepada masdar darabah, walaupun dia tidak disebut begitu di situ. Seterusnya ma yadullu ala masdar, perkataan yang menunjukkan kepada masdar, seperti perkataan kullu mudhaf ilaih, yang disandarkan kepada masdar. Ya. Fala tamilu kullal maili, jangan kamu cenderung kepadanya. Dah. Dengan sepenuh-penuh kecenderungan. Apa-apa dah. Apabila kita dah berkahwin keumpamanya dah melebihi daripada satu. Dah. Jangan cenderung ataupun jangan melebihi satu kepada isteri yang satu kepada isteri yang lain. Yang mana kena sama rata. Ada kulu dah. Begitu juga lapas ba'du. Darabtu Zaidan ba'da darbi. Saya pukul Zaid setengah pukulan. Maknanya pukul dengan keadaan tidak kuat. Dah, tidak kata kalau saya darabtu Zaidan kullad darbi, saya pukul Zaid dengan semua pukulan, makna sepenuh hati dah kuat. Ba'da ni tidak kuat. Setengah pukulan saja, bukan maknanya tidak akak katok kuat sekuat-kuatnya. Jadi syahid kita di sini ialah ba'da. Ba'da dia kata dia menunjukkan pada masdar, lepas pada dia tu ada masdar deh. Kalau kita nak i'rab ba'da macam mana? Ba'da naib masdar, naib maf'ul mutlaq, mansub darbi mudhafun ilaihi, wa ba'da jadi mudhafun ilaihi. Ya. Darbi sebab bagi bawah, lepas ba'da lepas kullu dia nak bagi bawah. Dah. Dan ba'da ini i'rab dia ikut keadaan. Kadang-kadang ba'du, kadang-kadang ba'da, kadang-kadang ba'din.
Kalau lepas duduk tempat jar jadi bagi, kalau tempat nasab jadi ba'da. Dia jadi ba'da di sini kerana tu tempat nasab. Duduk tempat naib mafhum mutlaq. Itu beberapa tempat perkataan yang boleh jadi naib mafhum mutlaq, yang boleh ganti pada naib mafhum mutlaq. Itu saja yang menjadi sukatan kita kepada tajuk mafhum mutlaq. Tajuk ni agak penting juga ni. Agak penting juga. Jadi perlu diambil perhatian. Kita akan sambung lagi mengenai tajuk ini supaya kita dapat memahami lebih dalam siri akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.